Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatlah kita bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam halaqah kita, dalam pertemuan kita, untuk perkongsian kita, iaitu kita berkongsi, sembang-sembang, berbual-bual berkenaan dengan Al-Quran. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa dipelihara, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah pun memulakan program kita ini daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kita masuk pada surah Al-Baqarah. Kita memperbincangkan secara ringkas berkenaan dengan kita tadabbur ayat-ayat Allah SWT secara ringkas. Kita kata tadabbur, tadarus, kita lihat satu-satu ayat tu. Kalau tak panjang pun kita kata huraiannya ringkas-ringkas. Sekurang-kurangnya at least kita tahulah semua ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran tu. Mana yang kita panjangkan kita panjangkan huraiannya, kita panjangkan. Mana yang kita ringkaskan, kebiasaannya kita ringkaskanlah. Sekadar kata pengenalan kepada tadabbur Al-Quran ini, insya-Allah. Percubaan kita untuk memahami Al-Quran ini. Taib, alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat sebelum ni, iaitu daripada ayat 154 sehinggalah ayat 163 pertemuan sebelum ini, berkenaan di mana Allah memberitahu bahawa janganlah kita merasakan bahawa orang yang mati di jalan Allah itu, mereka itu sebenarnya mati. Kata Allah SWT, bahkan mereka itu hidup. Bahkan mereka itu hidup, dan melalui hadis Nabi SAW dijelaskan kepada kita mereka benar-benar hidup di alam mereka, di mana Allah SWT memberitahu bahawa mereka bebas hidup di sana dalam tembuluk dalam keadaan tembuluk burung itu. Mereka berada dalam tembuluk burung itu, mereka bebas bergerak ke mana-mana. Hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui bagaimana keadaan yang sebenar, tapi diceritakan dalam hadis begitu. Jadi Allah kata memang begitulah. Orang yang berjuang itu akan mendapat balasan yang hebat daripada Allah SWT, kerana ujian itu sendiri pun getir. Kerana terpaksa mengorbankan diri sendiri untuk apa? Untuk jalan Allah SWT. Maka Allah jelaskan pada ayat yang sebelum kita telah bincangkan bahawa memang Allah akan sentiasa uji manusia itu dengan ujian, dengan sedikit ketakutan, dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka Allah kata, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang siapa? Orang yang sabar. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam ayat sebelum kita bincangkan berkenaan bahawa adanya syariat-syariat Allah SWT yang Allah tetapkan seperti apa? Seperti Safa dan Marwah. Kemudian Allah kata, siapa sahaja yang menyembunyikan kebenaran setelah Allah memberitahu kebenaran itu, antaranya orang ahli kitab tahu bahawa kiblat itu memanglah menghadap ke Masjidil Haram, mereka sembunyikan, maka mereka akan mendapat laknat Allah SWT dan kesemuanya, termasuklah malaikat, manusia, dan juga makhluk-makhluk yang kita dan serta manusia. Kata Allah, mereka akan ditimpa laknat Allah, malaikat serta manusia itu sendiri. Dan mereka itu akan kekal dalam azab Allah SWT. Dan Allah SWT itu tidak memerlukan sesiapa pun. Yang sebenarnya manusia itu sepatutnya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kena ikut segala syariatnya
bukannya menyombong diri, tidak mahu mengikut ajaran Allah SWT, kerana Allah SWT itu adalah Tuhanmu. Allah kata, Allah tamatkan perbincangan kita, tamatkan perbincangan kita yang lepas dengan apa? Dengan ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Serujuk dalam kitab tafsir Al-Aisar, dinyatakan bahawa ayat la ilaha illallah ni, jumlah la ilaha illallah ni pada awalnya adalah kekufuran dan akhirnya adalah iman, kata pengarang tersebut. Kerana awalnya menafikan kepada semua Tuhan, maknanya tidak ada Tuhan. Kata kalimah la ilaha illallah tu dikatakan bahawa menafikan kepada semua Tuhan dan akhirnya mengisbatkan uluhiyah, iaitu ketuhanan kepada Allah SWT, hanya kepada Dia semata-mata, tanpa ada sekutu ataupun penyamaan kepada yang lain. Itu terkandung dalam la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah rahmanur rahim. Tiada ada Tuhan melainkan yang Maha Murah, iaitu yang Maha Penyayang. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT itu, walaupun Dia berkuasa, walaupun Dia memiliki segala-galanya, walaupun Dia ada autoriti untuk membuat syariat yang Dia buat itu juga sesuai untuk manfaat, maslahat manusia itu sendiri. Kerana Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Dia lagi tahu apa yang terbaik buat hamba-hamba Dia. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada ayat yang hendak kita berbincangkan hari ini secara ringkas-ringkas, iaitu daripada ayat 164 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, memberitahu kepada kita pada ayat 164, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan barangan yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian Allah jelaskan lagi nanti, Allah jelaskan apa lagi? Selepas Allah kata kapal yang memberi manfaat kepada manusia, wa ma anzalallahu minas sama', dan apa yang diturunkan Allah daripada langit, mimma, daripada air, fa ahya bihil ard, lalu Dia menghidupkan dengan bumi itu, ba'da mautiha, setelah matinya, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Dia menyebarkan pada bumi dan segala jenis haiwan, wa tasrifir riyah, dan peredaran angin, was sahabil musakhkhar, dan awan yang ditundukkan bainas sama', terapung di antara langit, wal ardi, dan bumi, la ayatil liqaumin ya'qilun, sungguh adalah tanda-tanda bagi kaum yang mereka itu berakal. Mereka yang mahu memahami, mereka yang mahu berfikir dengan akal yang sihat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, mengajar kepada kita bahawa untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini ada satu jalan yang sangat mudah sebenarnya, iaitu dengan memperhatikan alam itu sendiri. Sebelum ni bila ada masalah berkenaan apabila Rasulullah SAW pergi, diperintahkan supaya kembali menghadap ke Masjidil Haram, menjadi suatu viral, menjadi suatu havoc lah dikatakan. Semua orang menjadi, orang kafir menjadi, mereka yang menjadi masalah atas perkara ini. Mereka yang kata, mereka timbulkan banyak kekeliruan. Mereka katakan, kenapa Rasulullah SAW hendak kembali kepada kiblat itu? Adakah Rasulullah ini, adakah Muhammad ini hendak kembali kepada ajaran, sudah kembali kepada ajaran? Macam-macam tomahan dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Allah SWT menjelaskan bahawa Allah itu memiliki timur dan barat. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Apabila kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya, maka Allah berhak untuk membuat syariat seperti mana yang Dia mahu, bukan seperti mana yang kita mahu. Nah itu.
Jadi setelah Allah jelaskan juga sekali lagi, setelah Allah jelaskan berkenaan Safa dan Marwah, berkenaan dengan orang yang tidak mahu menyebar yang kebenaran, menyembunyikan kebenaran, Allah bagi tahu bahawa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Allah itu apa? Dan kekuatan Allah SWT itu meliputi segala-galanya, dan Allah gambarkan kekuatan Allah itu dalam ayat 135 ini dan ayat seterusnya. Di mana Allah SWT mengatakan bahawa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, siapa yang mengkaji, saintis-saintis yang mengkaji berkenaan bumi, berkenaan langit ini, mereka akan dapat lihat bahawa Allah SWT menjadikan bumi ini dengan sangat hebat sekali. Menjadikan langit ini dengan sangat kompleks sekali. Di mana kalau kita lihat bahawa seolah-olah kejadian malam dan siang itu kita tidak merasai apa-apa. Tetapi orang yang belajar sains, mereka tahu bahawa yang melibatkan siang dan malam ini adalah melibatkan pergerakan satu planet yang sangat besar. Dia bukan melibatkan berubah begitu sahaja. Tetapi dia adanya perubahan pergerakan planet yang menyebabkan berlakunya pertukaran malam dan siang itu sendiri. Bergeraknya makhluk Allah yang sangat besar itu, sangat hebat itu. Bahkan terapung itu di angkasa lepas. Terapung itu dalam keadaan begitu, dalam paksinya yang tidak berlanggar, dan tidak, kalau tersalah sedikit sahaja paksi itu akan berlanggar dengan planet-planet yang lain. Maka itu sebenarnya kehebatan malam dan siang itu sendiri. Namanya kalau kita nak tadabbur lagi sebenarnya, kalau kita nak tadabbur lagi bahawa memang kehidupan manusia itu juga begitu. Ada masanya suram, ada masanya terang. Ada masanya ceria, ada masanya sedih. Begitulah sebenarnya kita boleh ambil pengajaran daripada kehidupan itu sendiri. Ada masanya gelap, ada zaman terangnya. Allah mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan ke dalam keterangan, ke dalam cahaya yang terang benderang. Kemudian apa yang Taurut pula buat? Apa syaitan buat apa? Dia mengeluarkan manusia itu daripada cahaya yang telah ada itu ke dalam kegelapan. Itulah kehidupan manusia. Berkisarkan apa? Berkisarkan malam dan siang, kegelapan dan juga cahaya itu sendiri. Bagi yang mahu sudi menerima, maka dia akan menerima cahaya Allah SWT itu, kerana cahaya itu seterang benderang, lebih terang daripada matahari lagi. Jadi Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan sesungguhnya pada langit, pada bumi, pertukaran malam dan siang itu, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di lautan dengan apa yang memberi manfaat kepada manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, mimma, dan daripada air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dia dihidupkan bumi setelah matinya, wa bassa fiha min kulli dabbah, dan dia mensebarkan pada bumi dan segala jenis haiwan, wa tasrifir riyah, dan juga angin dan awan yang ditundukkan, wassahabil musakhkhari, dan yang ditundukkan, manas sama'i wal ard, terapun di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh ada tanda bagi orang yang berakal. Kita lihat dalam kapal yang bergerak dalam laut, yang penuh dengan laut yang penuh gelora, kadang-kadang ada ribut dan taufan pun. Siapa yang memberi manusia keupayaan untuk bergerak di situ? Siapa yang memberi kekukuhan kepada kapal itu? Orang-orang Arab musyrikin sendiri, apabila mereka ditimpa badai, mereka ditimpa ribut dalam kapal tu, mereka tidak ingat kepada berhala-berhala mereka, tetapi mereka ingat kepada Allah SWT yang mereka juga sembah, tetapi mereka sembah Allah SWT di samping berhala-berhala. Tapi dalam keadaan mereka menghadapi masalah, terlupa mereka kepada berhala itu, mereka minta kepada Tuhan yang sebenarnya. Waktu kita dapat lihat bahawa hebatnya Allah SWT memelihara manusia itu. Di bumi ini lagi bahawa manusia itu bergerak dengan kapal, siapa yang memandu, siapa yang memberi panduan, siapa yang memberi petunjuk kepada manusia ini untuk mengembara, untuk berlayar di atas kapal itu. Nelayan itu mencari ikan, mencari haiwan-haiwan di laut untuk dijadikan sumber rezeki, untuk dijual, untuk mendapatkan sumber rezeki. Siapa yang memberikan itu semua? Dan bahkan kapal itu membawa barang-barang. Sampai sekarang pun ada pelabuhan yang membawa barang-barang kontainer yang besar-besar. Siapa yang memberi kekuatan ini? Kalau tidak kekuatan itu datangnya daripada Allah SWT. Tetapi
Siapa yang dapat mengambil pengajaran ini, siapa yang dapat melihat kepada kehebatan Allah SWT ini, melainkan hanya orang-orang yang menggunakan akal dia yang sihat. Jadi Allah beritahu bahawa ini semua tanda-tanda. Allah jadikan langit, bumi, semua itu tanda. Kapal itu bergerak di atas laut itu juga di atas laut itu juga adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga di mana Allah turunkan air daripada hujan itu juga adalah kekuasaan Allah SWT. Di mana berlakunya proses-proses tertentu. Kemudian awan itu mengandungkan hujan itu sendiri, air itu sendiri. Kemudian bila sudah cukup berat dia keluar, dia turun. Semuanya dengan kehebatan Allah SWT. Allah datangkan angin. Kadang-kadang angin itu menghembus, membawa rahmat Allah SWT. Kadang-kadang dia berhembus membawa malapetaka. Mana datangnya sampai boleh jadi puting beliung, sampai boleh ranap habis rumah apa semua. Semua itu adalah kekuatan yang ada pada Allah SWT. Kadang-kadang angin itu membawa berita gembira. Di mana sehingga turunnya hujan. Bila turunnya hujan itu nanti akan apa? Akan tumbuhnya, akan membasahi tanah. Maka tanah yang mati tadi akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Dan itu juga untuk orang yang menggunakan akal dia yang sihat. Maka dia akan lihat bahawa begitulah dia nanti. Setelah dia mati, setelah dia masuk di dalam alam barzah, dalam kubur itu, setelah dia rata dengan tanah, kemudian Allah datangkan hujan, maka kita akan tumbuh kembali seperti mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu. Itu semua bagi orang yang hendak mendengar, orang yang hendak melihat, orang yang mahu berfikir bahawa ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, di mana Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Bermaksud kembali bertemu Allah itu adalah pasti. Bukanlah satu gurauan, bukanlah satu hayalan, bukanlah suatu kisah-kisah dongeng, tetapi dia adalah suatu kebenaran. Tetapi siapa yang dapat mempelajarinya? Hanya orang yang mahu menggunakan akal dia yang sihat, yang mampu untuk mengetahui, melihat tanda-tanda kehebatan Allah SWT itu sendiri. Kemudian Allah kata tadi, وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ الدَّبَّةِ, dan dia sebarkan pada bumi ini segala jenis haiwan. Siapa yang mengajar haiwan ini untuk mencari rezeki? Kalau tidak Allah yang memberi petunjuk itu dengan naluri yang dibekalkan kepada mereka ini. Tahu mereka cari rezeki. Tengok burung-burung. Dan perkara dalam hadis sendiri mereka itu, mengapa tidak kalian itu menjadi seperti burung-burung, kata Nabi dalam mafhum hadis. Di mana mereka keluar dalam keadaan perut kosong. Kemudian dia keluar dalam keadaan apa? Dalam keadaan penuh perut dia. Dia tawakal dia kepada Allah SWT. Tahu haiwan-haiwan ini mencari rezeki. Kalau di tempat saya ni, monyet ni tahu je. Bila ada je buah-buahan tu tahu, dia sampai dulu. Dia sampai dulu sebelum orang lain sempat ambil. Itu. Mereka diberi taufik, mereka diberi petunjuk oleh Allah SWT. Maka mereka yakin rezeki itu ada pada mereka. Allah tetapkan rezeki itu pada mereka. Yang peliknya manusia itu terlampau risaukan rezekinya. Sehingga apa? Mereka terus menerus mencari rezeki tanpa mengirakan halal dan haram. Dan melupakan ibadah kepada Allah SWT itu sendiri. Menyebabkan manusia berbunuhan, menyebabkan manusia terlampau sedih hingga depresi, sehingga melakukan perkara. Ada yang sampai membunuh diri, ada yang sampai menamatkan riwayat dia. Sebab apa? Sebab tidak boleh sanggup lagi hidup dalam dunia ini. Kerana banyak sangat masalah dia. Tetapi kita lihat Allah bagi pengajaran bahawa haiwan-haiwan ini mereka ada. Mereka telah yakin, mereka telah diberi dengan rezeki dan mereka mencari rezeki itu, maka bertebaranlah haiwan-haiwan di muka bumi Allah ini dengan rezeki yang telah ditetapkan. Sepatutnya begitulah kita manusia, kita berfikir bahawa kalaulah haiwan-haiwan ini dijamin rezekinya, takkanlah Allah SWT hendak membiarkan kita ini mati kelaparan begitu saja. Yang penting kita berusaha, yang penting kita berikhtiar, dan kita mintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar kepada segala apa masalah yang kita hadapi. Maka kita dapat lihat, kita dapat lihat bahawa Allah menunjukkan bahawa antara yang Allah jadikan di muka bumi ialah Allah biarkan haiwan-haiwan ini melata di muka bumi. Wa tasrifir riyah, dan adanya peredaran angin dan awan yang ditundukkan di antara apa langit dan bumi. Semua itu kalau kita mahu lihat bahawa dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mampu mendatangkan angin itu, angin yang sepoi-sepoi bahasa kita kata, angin yang membawakan rahmat, dan angin juga boleh datang sebagai apa? Sebagai pembawa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kepada tafsir Mukassir, saya ada kata berkenaan awan. Awan ini dikendalikan di antara langit dan bumi, kata beliau. Berjalan di antara langit dan bumi, diarahkan oleh Allah SWT menuju kepada
tempat-tempat mana saja yang dikehendakinya. Sebagaimana ia telah mengendalikannya. Maksudnya awan ini sendiri dikawal oleh siapa? Dikawal oleh Allah SWT. Dia yang tentukan mana awan ini nak pergi. Semuanya itu adalah di bawah kekuasaan pengendalian oleh Allah SWT. Menunjukkan bahawa betapa besarnya sekali kerajaan Allah SWT. Kenapalah manusia yang kerdil seperti kita ini hendak ragu-ragu dengan kekuasaan Allah SWT dan hendak menentang, dan lebih teruk lagi apabila kita hendak menentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian secara ringkas Allah SWT jelaskan lagi dalam ayat 165 di mana Allah jelaskan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Malangnya apabila Allah SWT telah menjadikan manusia, telah pun menunjukkan kehebatan dia menjadikan segala-galanya, tetapi masihlah kita dapat manusia itu apa? Menjadikan Allah SWT itu sebagai sekutu-sekutu. Sebagai tandingan di mana mereka mencintai sekutu-sekutu mereka ini, berhala-berhala mereka ini, apa yang mereka syirikkan kepada Allah SWT ini, seumpama mereka mencintai Allah SWT itu sendiri. Bermaksud mereka mempersekutukan Allah SWT dalam cinta dia kepada Allah SWT. Dalam tahu dia bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan, tetapi mereka juga minta kepada perkara-perkara yang lain selain daripada Allah SWT. Jadi Allah kata, ini suatu perkara yang sangat pelik lah. Apabila Allah telah menjadikan manusia, tetapi akhirnya manusia itu menyembah selain daripada Allah SWT. Sungguh tidak mengenang budi lah kita katakan gitu. Kita dengan mak ayah sendiri pun, dia tahu mak ayah kita yang melahirkan kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, kita sendiri terhutang budi dengan mak ayah kita. Tapi kita selalu lupa bahawa apa yang telah menjadikan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, tidak lain tak bukan Sang Pencipta itu sendiri, iaitu Allah SWT. Satu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Apa yang baginda jawab? Antaj'al lillahi nidan wa huwa khalaqak. Apa dia? Apakah dosa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, engkau membuat tandingan bagi Allah, yakni sekutu-sekutu bagi Allah, padahal dia telah menciptakan kamu. Walaupun kisah ini berlaku kepada siapa yang selalu mensyirikkan Allah SWT ini, orang-orang Arab musyrikin, di mana mereka itu menyembah Allah SWT, sebab itu dikata mereka ini musyrikin. Mereka menyembah Allah SWT, di samping mereka juga turut menyembah berhala-berhala yang cukup banyak sekali. Dan antara berhala yang besar ialah apa? Lata, Uzza, Manat. Itu antara berhala-berhala yang besar yang mereka minta selain daripada mereka minta kepada Allah SWT. Itu Nabi kata dosa yang paling besar setelah Allah menjadikan kalian menjadikan Allah itu sekutu-sekutu yang lain. Seolah-olah menidakkan bahawa keupayaan Allah SWT itu untuk menjawab doa kalian sehingga kalian memerlukan perantara yang lain untuk mendapat jawapan doa daripada Allah SWT. Ini sebenarnya renungan untuk kita sebagai orang Islam itu sendiri. Kita sembah Allah SWT betul. Tetapi kita kena cek balik, ada tak amalan-amalan kita sedikit sebanyak, kepercayaan kita kepada khurafat, kepercayaan kita kepada Pontianak lah, macam-macam lah. Punyalah banyaknya hantu-hantu di alam Melayu ni kalau kita nak fikir. Belum cerita bangsa lain lagi pun sama juga. Banyak juga hantu-hantu yang direka oleh diri kita sendiri yang menyebabkan kita sendiri hidup dalam ketakutan. Warna putih, kalau dalam Islam itu nampaknya bersih lah begitu. Kalau mengikut adat kita lah. Kalau kita tengok putih itu bersih. Walaupun sebenarnya warna lain boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi kebiasaannya kita ini secara adatnya telah sinonim dengan warna putih itu. Pergi semayang pun bajunya warna putih. Mungkin nak melambangkan hati ke apa. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada warna khas pun. Tetapi kebiasaan kita digambarkan begitu.
Tetapi apabila orang yang mereka cerita hantu pun mereka menggambarkan warna putih itu satu ketakutan pula. Kalau nampak malam-malam ke apa warna putih, kita pula jadi kelang kabut. Pagi-pagi subuh memang orang pakai baju putih pun pergi pergi ke masjid tu. Orang-orang perempuan dia pakai telekung warna putih. Jadi kita kalau duk percaya hantu ni, kita pun tak berani keluar rumah. Sebab semuanya keluar warna putih. Jadi kita penuh dengan perkara-perkara yang khurafat itu menyebabkan apa? Menyebabkan syirik. Akhirnya takut-takut boleh membawa syirik kepada Allah SWT. Akhirnya takut kita kepada makhluk yang lain itu melebihi kepada takut kita kepada Allah SWT itu sendiri. Sedangkan apabila kita melakukan maksiat, sewenang-wenangnya kita lupa pula, kita tak rasa pula takut kita kepada Allah SWT. Lupa pula kita kepada Allah SWT. Sedang kita menonton pornografi dan kita melakukan penzinaan, na'udzubillah, lupa kita bahawa adanya Tuhan yang sedang melihat. Yang peliknya bila kita bawa kereta seorang-seorang, teringat pula ke hantu. Lupa kita kepada Allah SWT. Sedangkan siapa yang mengingati Allah SWT itu sendiri, Allah akan mengingati dia. Bahkan siapa dalam hadis Nabi pun dijelaskan, siapa yang mengingati Allah SWT, maka Allah juga akan mengingati dia. Siapa yang menyebut tentang Allah SWT dalam satu majlis, Allah akan menyebutkan dia dalam satu majlis yang lebih baik lagi. Itu sepatutnya yang kita fikirkan bahawa Allah SWT yang menjadikan segala-galanya. Bukan pontianak, bukan jin, bukan apa lagi, macam-macam lagi nama-nama hantu yang kita reka tu. Bukan mereka yang menjadikan bumi ini, bukan langit ini. Dari takut itu tak layak langsung untuk mereka ini. Tak layak langsung untuk kepada selain daripada Allah SWT. Begitu juga kepada kecintaan itu sendiri. Sepatutnya kecintaan itu hanyalah kepada Allah SWT. Tidak boleh melebihi segala-galanya. Kalau cinta kita kepada makhluk pun juga, ada kerana kita cinta kepada anak ke kita cinta kepada itu, biasa. Itu Allah sendiri yang bagi emosi tersebut. Tapi cinta itu mestilah membawa kepada cinta kepada Allah SWT. Kita nak, kalau kita sayang anak kita nak anak kita ini adalah menggerakkan diri mereka kepada Allah SWT. Kita cintakan mereka ini supaya mereka ini mendapat syurga Allah SWT. Kita cintakan anak-anak kita ini supaya anak-anak kita ini masuk ke syurga Allah SWT bersama kita semua sekali. Begitu yang sebenarnya Ibrahim AS. Ibrahim AS cinta kepada anak cucu cicit dia. Dia minta. Tapi dia minta supaya anak cucu cicit dia ini jadi orang apa? Jadi orang yang memperhambakan diri kepada Allah SWT. Tidak ada masalah untuk mencintai selain daripada Allah SWT. Tentu kita cinta secara makhluk kerana itu juga adalah suruhan daripada Allah SWT. Tetapi janganlah cinta itu melebihi cinta itu kepada Allah SWT itu sendiri sehingga melanggar apa? Sehingga melanggar perintah Allah SWT, sehingga melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sehingga kita mensyirikkan Allah SWT, menjadikan Allah itu tandingan-tandingan. Misalnya Allah mahu yang ini, tetapi anak kita mahu yang ini, anak mahu yang benda haram, Allah mahu benda halal, kita ikut kepada anak, kita tunduk kepada anak kita atas perkara yang haram itu, maka kita telah menjadikan cinta kepada anak itu melebihi daripada cinta kepada Allah SWT itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa ada di antara manusia yang mengambil daripada Allah menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan apa Allah SWT memberitahu bagaimana keadaan orang beriman. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang mereka beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi begitulah sepatutnya yang berlaku kepada kita. Sepatutnya yang kita sebagai manusia, sebagai orang yang mengaku beriman, terutama orang-orang yang lahir dalam Islam itu sendiri. Sepatutnya kecintaan kita kepada Allah SWT itu perlu dibuktikan dengan amalan kita. Perlukan dibuktikan first dengan itikad kita, dengan kepercayaan kita. Bagaimana keadaan kita, siapa yang kita lebih takut? Allah ke hantu ke? Hantu tu sendiri kita yang reka. Kita yang reka. Jin tu ada, tapi yang benda-benda yang selain daripada itu, orang mengaut untung. Pengarah-pengarah filem mengaut untung pun untuk mendapat duit daripada hasil ketakutan dia menjadikan manusia ni menonton movie-movie dia, filem-filem dia ni, supaya mereka dapat lihat, mereka dapat tonton, so dapat pulangan. Akhirnya yang takut tu orang yang melihat tu. Yang mereka tu buat tak ada masalah. Mereka menakutkan manusia, mereka dapat duit, tak pula mereka diganggu pula oleh hantu tu, tak pula mereka dimakan ke, dilempar oleh hantu-hantu terjauh, tidak ada pula. Tidak berlaku perkara tersebut. Kerana apa? Kerana semua perkara ini adalah rekaan semata-mata.
Maka itu yang kita takutkan. Asalnya untuk berhibur, tetapi akhirnya kalau kita tak berjaga-jaga, akhirnya menyebabkan ketakutan itu benar-benar menguasai diri, maka akhirnya kita tunduk, kita takut pada perkara yang lain dan kita tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Sepatutnya manusia itu takut dia, cinta dia mestilah hanya semata-mata kepada Allah SWT. Cinta dia kepada makhluk mestilah kerana Allah SWT, kerana mencari reda Allah SWT. Bila dia mahu berkahwin misalnya, dia tertarik dengan pasangan yang berlainan jenis daripada dia. Lelaki tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada lelaki, maka dia mencari jalan kepada perkahwinan itu, dia mahu meneruskan perkahwinan itu, percintaan itu misalnya, tetapi mereka melakukannya dengan apa? Dengan mencari dengan apa yang diredai oleh Allah SWT, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, itu apa? Itu dengan jalan pernikahan, itu dengan jalan perkahwinan. Jadi apa sahaja yang kita cinta, kita mahu harta, kita cari harta sebanyak-banyaknya, tetapi akhirnya harta itu perlu apa? Perlu digunakan untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi itu yang Allah ajar. Allah ajar kepada kita apa? Orang yang beriman itu mereka mencintai Allah lebih daripada mereka mencintai yang lain-lain. Maksudnya kalau bumi ini, kekayaan ni, harta apa saja yang dia cari, dia letakkan di bawah genggamannya, bukan di hati dia. Dia bukan berada kat sini, tetapi cuma di bawah genggaman sahaja. Duit ke apa saja, kenderaan, kereta, apa saja, semua itu peralatan, semua itu cuma alat dia untuk merasai nikmat di muka bumi ini, supaya dengan nikmatnya itu, dengan ketenangan yang dia dapat, dia boleh beribadah kepada Allah SWT dengan lebih banyak lagi, dengan lebih hebat lagi, dengan lebih tenang, dan supaya dia dapat khusyuk. Semayang dia dapat khusyuk, semayang dia dapat dia memberi pertumpuan sepenuhnya kepada Allah SWT itu sendiri. Dengan kekayaan yang dia ada, dengan apa yang dia ada, dia boleh kongsikan kepada masyarakat, dia boleh bersedekah, dia boleh memastikan anak-anak dia itu mendapat nafkah yang cukup supaya mereka hidup selesa. Dengan keselesaan mereka itu, mereka dapat beribadah, mereka dapat menunjukkan kesyukuran mereka kepada Allah SWT. Itu yang sepatutnya apa yang kita ada, apa yang aset sahaja, apa yang sahaja yang kita diberi, dikurniakan oleh Allah SWT itu, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mencari dan menggapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah jelaskan lagi bagaimana keadaan orang yang mensyirikkan Allah SWT itu. Allah kata, walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya melihat orang-orang yang mereka zalimi itu, ketika mereka melihat apa? Ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahawa sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan sungguh Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi malang sebenarnya, sebab Allah SWT itu telah menunjukkan kita dengan apa yang telah kita lihat di muka bumi Allah SWT ini. Allah datangkan penciptaan langit dan bumi. Allah suruh kita lihat kepada perubahan malam dan siang. Allah suruh kita lihat kepada kapal yang berlayar di lautan. Allah suruh lihat kepada kapal yang berlayar ni, mereka bawa, kalau zaman kita ni, bawa muatan yang cukup berat. Kapal tu sikit dah sendiri berat, dah besi. Tetapi tak tenggelam pun ke dalam air tu, melainkan bila Allah mahu dia tenggelam. Tetapi kebiasaannya by default dia boleh merentasi laut yang bergelora itu, yang bukan statik tu. Itu menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kapal itu daripada tenggelam. Banyak lagi Allah jadikan air, Allah turunkan air daripada awan semua, dan tak merosakkan pun binaan langit tu. Jadi Allah hidupkan bumi setelah mati. Semua itu kehebatan Allah SWT. Daripada bumi yang mati, Allah hidupkan. Itu semua tandanya apa? Tandanya Allah boleh hidupkan orang yang telah mati. Sebab tu dalam ayat ini kita lihat Allah ceritakan berkenaan apa yang berada di akhirat itu. Itu menunjukkan bahawa Allah akan menghidupkan kalian walaupun kalian dah jadi tulang belulang, walaupun kalian hancur dimakan bumi pun, Allah akan hidupkan kembali. Maka kalau kalian berterusan mensyirikkan Allah SWT, di mana dosa syirik itu tidak diampunkan Allah SWT, maka kalian akan lihat bahawa azab Allah itu cukup berat. Cukup berat sekali. Sebab tu orang yang beriman ini sepatutnya mereka percaya
kepada kekuasaan Allah SWT ini dengan melihat alam saja. Cukup dengan melihat alam saja telah dapat lihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah SWT. Dan kita ni sebenarnya telah pun diberi ilmu. Keyakinan kita telah diberi apa? Ilmal yakin. Ilmu tentang kekuatan Allah SWT. Kita telah lihat. Bahkan kita telah lihat pun sebenarnya. Ainul yakin pun. Cumanya kita lihat dengan mata. Cumanya kita tidak lihat di akhirat sahaja. Tetapi kalau kita dah lihat, bila kita lihat di akhirat kelak, baru kita nak iktiraf kekuasaan Allah SWT, maka ketika itu, malangnya, nasi sudah pun menjadi bubur, terlambat sudah, maka apa? Yang tinggal hanyalah penyesalan. Kerana Allah kata, sebab tu Allah kata, andailah kalian lihat apa yang berlaku di akhirat kelak, di mana azab Allah SWT itu cukuplah berat sekali. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT dalam ayat lain memberitahu kepada kita bahawa dosa kebanyakan dosa lain semuanya, kalau kita tak sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pun sepatutnya kita kena minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andailah ada dosa-dosa yang kita tidak sempat bertaubat misalnya, ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ada amalan yang lain. Dan amalan-amalan yang itu banyak diterima oleh Allah SWT. Ada juga masanya dengan izin Allah, amalan-amalan itu akan terhapus semua dengan izin Allah SWT. Walaupun perbincangan ulama' banyaklah perbincangan ulama' tentang perkara ini. Adakah dosa-dosa itu boleh dihapuskan dengan amalan lain? Maksudnya dosa-dosa besar itu. Kalau dosa kecil itu confirm. Tetapi banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah boleh berlaku perkara tersebut. Misal kalau Allah nak mengampunkan kerana rahmat pun, bukan kerana amalan kita, pun boleh Allah lakukan jika Allah mahu lakukan perkara tersebut. Tetapi malangnya dosa syirik ini tak boleh. Apabila dia melibatkan tauhid, maka dosa syirik ini tidak akan diampunkan, melainkan manusia itu di dunia lagi meninggalkan perkara tersebut. Ini berat. Apabila melibatkan akidah, maka dia sangat berat sekali. Sebab tu kalau nak bertaubat, kena meninggalkan terus di dunia ini lagi dosa-dosa syirik itu. Dan Allah sendiri menceritakan bagaimana keadaan manusia yang melakukan syirik kepada Allah SWT kelak di akhirat itu pada ayat 167, mereka sendiri menyesali apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Di mana Allah meriwayatkan, Allah berfirman kepada kita, Allah bagi tahu kepada kita, istabarra allazi tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, dan ketika itu segala hubungan di antara mereka terputus. Di dunia mereka ada hubungan cukup akrab. Mereka tolong-menolong di antara satu sama lain. Mereka tolong-menolong dalam perkara melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Tetapi malangnya di akhirat, mereka melihat bahawa kekuasaan Allah itu memang benar-benar ada. Neraka Allah SWT itu benar, azab Allah itu SWT itu benar. Maka mereka masing-masing menyalahkan diri masing-masing. Yang pemimpin salahkan pengikut. Yang pengikut salahkan pemimpin. Yang pemimpin pun salahkan pengikut, pengikut salah pemimpin. Masing-masing melepaskan diri. Yang pengikut kata, bukankah engkau, seolah-olah pengikut kata, bukankah engkau dulu yang ajar kami untuk buat perkara ini? Mereka pun melepas diri daripada perkara tersebut. Mereka tidak mahu mengakuinya. Kerana mereka tahu bahawa bahawa azab Allah itu cukup hebat sekali. Cukup keras sekali. Bahkan iblis sendiri dalam, kalau insya-Allah kalau ada rezeki kita sampai kepada ayat tersebut, mana ada khutbah pun iblis sendiri berkhutbah bagi tahu kepada pengikut-pengikut dan orang yang mengikuti dia. Dia kata, aku pun berlepas diri. Berlepas diri, sesungguhnya dia itu sendiri pun sebenarnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan juga ini berkenaan dengan pemimpin lah, yang memang secara terang-terang mereka mengikuti pemimpin mereka ini untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir juga, antara pandangan beliau ialah berkenaan malaikat-malaikat yang disyirikkan oleh Allah SWT tanpa kerajaan mereka. Dan misalnya seperti Nabi Isa sendiri pun dijadikan setengah orang sebagai Tuhan, anak Tuhan. Dan juga ada jin-jin yang telah bertaubat pun, dalam surah jin diceritakan bahawa mereka dah taubat, mereka dah telah ikut Islam pun,
mereka sendiri dijadikan sembahan-sembahan, mereka ini juga berlepas diri daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Kita bayangkan para jin ni kan, kita semua salahkan jin. Jadi ini niaga tak elok, kita kata jin yang buat. Kita kata sihir lah macam-macam. Kita hilang duit, kita kata toyol lah. Kita kata semua kita melibatkan makhluk Allah yang bernama jin ni. Kalau betul tak ada masalah. Mungkin kita boleh bawakan di muka pengadilan kelak di perkara tersebut di akhirat. Tetapi kalau itu cuma tomahan kita sahaja kepada makhluk-makhluk Allah yang lain ini, bahkan mungkin antara mereka ada yang beriman pun, kita nyatakan perkara tersebut, agak-agak boleh tak mereka ni ambil tindakan kepada kita kelak? Itu sebenarnya yang kita boleh fikirkan. Sebab apa sahaja yang kita buat, pasti ada pertanggungjawapan dia kepada Allah SWT itu sendiri. Kita tak boleh sewenang-wenangnya mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, tidak pasti betul. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita tuduh orang kena sihir misal. Kita tuduh orang lain, jiran kita yang lakukan. Kita kata orang ni yang buat. Kadang-kadang bila kita pergi, orang yang Tok Bomo ni dia duduk cakap apa? Dia duduk cakap apa? Adik-beradik kita sendiri yang buat, menyebabkan akhirnya berlakunya perpecahan antara adik-beradik. Jadi ini semua perkara-perkara tersebut perkara ini kalau tidaklah manusia itu bertaubat, maka dia pastinya akan ada pertanggungjawapan kelak di akhirat kelak. Maka perkara-perkara inilah Allah SWT bagi tahu bahawa orang-orang ini, mereka yang yang ada pengikut ini, mereka berlepas diri daripada orang yang mengikut mereka. Maka apa kata orang yang pengikut ini? Mereka kata, wa qala allazi nattaba'u law anna lana karratan fanattabarra'a min kama tabarra'u minna. Kata beliau, dan kata mereka, dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Jadi itu. Maksudnya apa yang mereka katakan ini, bahawa seandainya lah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seandainya kami dapat kembali ke dunia, sehingga kami dapat melepaskan diri daripada mereka dan penyembahan terhadap mereka, nescaya kami tak akan pernah menoleh kepada mereka. Kami akan esakan Allah SWT semata-mata beribadah kepadanya. Namun dalam perkara itu mereka berdusta. Kata Ibnu Katsir, sebenarnya dalam keadaan darurat ni pun, dalam keadaan mereka dah dalam kesempitan itu sendiri pun, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kata sebenarnya mereka berdusta saja. Bahkan seandainya mereka kembali ke dunia pun, maka mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang itu, dan mereka benar-benar berdusta sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah SWT mengenai diri mereka itu. Allahu Akbar. Sebenarnya manusia ni, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di hadapan Allah SWT itu, mereka cuma meminta harapan agar boleh dikembali kepada Allah SWT. Kononnya mereka akan melepaskan diri daripada pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi sebenarnya itu cuma alasan mereka alasan mereka supaya mereka terlepas daripada azab itu sahaja. Kata Ibnu Katsir, mereka akan, kalau mereka kembali pun kat dunia, mereka tetap akan membuat perkara yang sama. Kenapa yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sedangkan dah boleh nampak azab Allah, dah nampak pun azab Allah SWT, inilah sebenarnya bahaya kepada amalan yang syirik kepada Allah SWT ni. Dia akan jadi habit, bad habit. Dia akan jadi sebati dengan darah. Kalau kita terus melakukan suatu perkara yang tanpa ilmu, maka dia akan jadi sesuatu yang mendarah daging. Dia akan jadi satu kebiasaan, maka sukar untuk kita tinggalkan perkara tersebut. Kan dalam hadis ada kan cerita berkenaan dalam hati manusia, jantung manusia ni, dalam diri manusia ni, kalau dia buat maksiat kepada Allah SWT, akan ada titik hitam. Sehingga akhirnya nanti titik hitam tu menyebabkan hati dia keras. Susahlah dia nak menerima input kebenaran Al-Quran dan Sunnah tu, susah nak meresap masuk dalam diri dia. Itu dia. Sebab tu kita kena jauhi perkara-perkara yang syirik ni. Jangan pergi kepada perkara yang tidak pasti. Pergi kepada perkara yang pasti. Yang pandangan-pandangan manusia yang kita dengar di sekeliling orang kata itu dan ini, boleh jadi tersilap. Yang tu. Boleh. Mungkin betul, mungkin tak betul. Dia macam Israeliat lah juga kan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tetapi kalau kita ikut Quran, maklumat yang datang daripada Quran, yang datang daripada Rasulullah SAW, yang itu confirm betul. Kita minta kepada Allah SWT, confirm Allah dengar. Kita minta kepada orang kat dalam kubur, belum tentu dia dengar.
Beza kan tu? Beza. So kita nak pergi yang mana? Nak pergi yang pasti ke pergi yang tak pasti? Orang yang bijak, businessman, usahawan yang bijak, dia akan pergi kepada apa? Kepada yang pasti. Kita ni ibarat berniaga, tuan-tuan. Orang selalu fikir berniaga ni dunia saja. Kan Allah kata kan, sangat buruk perniagaan mereka itu. Apabila mereka memilih jalan-jalan mensyirikkan Allah SWT. Mereka buang apa yang datang daripada para nabi dan para rasul. Mereka pergi kepada apa? Pergi kepada suatu janji-janji manusia yang hanya apa, kebahagiaan itu cuma dapat di dunia saja. Kadang-kadang tak bahagia pun. Sebab bila orang pergi kepada jalan yang salah ni, mereka saling apa? Mereka saling tunggu masa untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Jadi kata Allah, sangat buruk perniagaan mereka itu. Jadi sepatutnya orang yang berniaga ni, orang yang bijak ini, kita hendak membeli apa? Kita hendak membeli akhirat. Bukan kita hendak membeli dunia. Dunia ini sebagai apa? Alat kita untuk kita laburkan, untuk kita dapatkan hasilnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jadi kita balik kepada kisah ni, di mana Allah ceritakan bahawa mereka kalau boleh mereka nak kembali ke dunia, kononnya mereka hendak kembali beribadah kepada Allah SWT, memperakui bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Tapi Allah kata kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah diperlihatkan kepada mereka oleh Allah SWT perbuatan-perbuatan mereka, hasaratin menyebabkan penyesalan alaihim atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka itu tidak akan kembali, mereka itu minta maaf, dan mereka itu tidak akan keluar daripada apa? Daripada neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah Syekh As-Sadi sendiri dalam tafsir dia mengatakan, di saat itu kata beliau, orang-orang yang mengikuti mereka berangan-angan kalau boleh nak kembali ke dunia, hingga mereka boleh berlepas diri daripada makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut. Itu dengan meninggalkan kesyirikan terhadap Allah, kembali beramal dengan ikhlas hanya kerana Allah semata. Namun kata Syekh As-Sadi, kalau betul pun mereka nak kembali ke dunia, mereka benar-benar ikhlas nak kembali kepada dunia untuk apa? Untuk menyembah Allah SWT, kata Syekh As-Sadi, namun itu sangatlah mustahil. Dan telah pupus pula harapan, telah luput harapan. Kerana saat itu bukan lagi masa untuk penangguhan dan penundaan. Sekarang ni masa. Kita masih ada masa untuk kembali. Sebab tu Allah cerita sebelum ni kan ada berkenaan Safa dan Marwah. Kalau nak beribadat kepada Allah SWT di dunia. Syariat-syariat Allah ini adalah peluang untuk kita menggapai reda Allah SWT. Ibadah-ibadah ini adalah peluang untuk kita mencari reda Allah sehingga Allah sayang kepada kita. Kita laksanakan amalan ni, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi kita buat amalan ni sampai Allah sayang kepada kita sehingga Allah memperkenankan kita untuk masuk ke dalam syurga dia. Kata Syekh As-Sadi juga, walaupun demikian juga mereka itu adalah orang-orang yang dusta, sama seperti mana yang Ibnu Katsir katakan, kerana bila mereka kembali ke dunia, pastilah mereka akan kembali kepada perkara yang telah dilarang itu. Wallahu a'lam. Ayat yang seterusnya sangat menarik. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan bahawa bagaimana Allah SWT itu menjadikan segala-galanya. Setelah Allah menceritakan berkenaan bagaimana azab, bagaimana keadaan orang-orang kelak di akhirat, di mana mereka menyesal kerana mereka telah mempersekutukan Allah SWT. Setelah Allah jelaskan bahawa tiada sembahan yang berhak kecuali dia, dan bahawa dia itu sendiri yang menciptakan, dia menjadikan segala-galanya, dia menguruskan segala-galanya, maka dia ingatkan kepada kita dengan rahmat Allah SWT. Allah ingatkan kepada kita, ya ayuhan nas. Bila Allah kata ya ayuhan nas, dia meliputi siapa? Meliputi semua manusia yang ada di muka bumi Allah ini. Tak kiralah dia orang berkulit kuning langsat ke, berkulit coklat ke, hitam ke dia, warna apa pun dia, apa agama pun, apa anutan dia, apa kepercayaan dia sekalipun, Allah panggil ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, kata Allah SWT. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba.
makanlah apa yang ada, yang tersedia di muka bumi Allah SWT ini, halalan thayyibah, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi apabila Allah SWT mengatakan, menjelaskan bahawa kekuasaan Allah SWT adalah meliputi segala-galanya, langit dan bumi, semua itu adalah kekuasaan Allah, dan tak sepatutnya manusia telah dijadikan dia itu mensyirikkan Allah SWT. Seperti Nabi SAW jelaskan bahawa dosa yang besar itu, dosa yang paling besar itu apa? Apabila manusia itu menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu kepada Allah SWT, setelah Allah SWT itu telah menjadikan dia. Dia tak kenang budi lah. Dia tak kenang budi. Dia itu adalah orang yang sangat-sangat tidak mengenang budi, sehingga melupakan asal usul dia bahawa dia itu adalah ciptaan Allah SWT. Maka Allah peringatkan. Bahkan sebenarnya ini adalah rahmat Allah SWT kepada semua manusia. Allah ingatkan bahawa apa yang Allah berikan kepada mereka ini, sebenarnya ada yang kamu makan ni, yang kamu bersusah payah setiap hari ini, yang kamu dapatkan di muka bumi Allah SWT ini, semuanya apa? Semuanya adalah milik Allah SWT. Dan Allah SWT itu sendiri yang berikan kepada dia. Maka Allah tetapkan bahawa apa? Kalau nak makan, cari yang mana? Cari yang halal. Syariat itu milik Allah SWT. Allah SWT yang tetapkan bahawa ini yang baik untuk kamu, yang ini kamu tinggalkan. Ada yang kalau kita lihat perkara itu pun sebenarnya taklah buruk pun, tetapi Allah suruh kita tinggalkan untuk apa? Sebagai ujian kepada manusia. Adakah kita sanggup terima perkara tersebut? Misalnya sutra. Sutra orang perempuan boleh pakai, orang lelaki tak boleh pakai. Haram untuk orang lelaki pakai. Tapi dia bukan semestinya buruk kepada kita. Mungkin dia membawa kebaikan pun kepada kita, tetapi Allah tidak benarkan. Maka Allah yang berhak menggubal segala undang-undang. Seperti mana Nabi Adam AS di syurga. Di syurga ada pokok yang tidak dibenarkan didekati pokok tersebut. Bukan nak kata mungkin pokok itu tidak, bukan punca pokok itu yang menyebabkan menjadi perkara tersebut pakaian terlucut apa? Pakaian itu terlucut kerana Allah SWT itu tidak mengizinkan mereka memakai pakaian syurga kerana mereka telah ingkar kepada Allah SWT. Tak sengajalah terhasut dengan godaan syaitan itu. Ya, jadi Allah nak bagi tahu bahawa apabila Allah telah menjadikan segala-galanya, maka Allah berhak untuk menggubal undang-undang itu. Dan apa yang Allah gubalkan itu bukanlah buruk untuk manusia. Apa yang Allah gubalkan itu adalah baik untuk manusia. Maka Allah kata kalau nak makan, kena makan perkara yang apa? Perkara yang elok. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Mukatsir dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Iyad bin Hamad daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halal wa fihi wa inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syaitan fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Jadi Allah SWT berfirman dalam hadis kursi ini, sesungguhnya setiap harta yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Apa yang Allah tetapkan halal, maka halal. Selanjutnya disebutkan, dan aku pun menciptakan hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Lalu datang syaitan kepada mereka, menyesatkan mereka daripada agama mereka, serta mengharamkan atas mereka apa yang aku telah halalkan bagi mereka. Itu kerja syaitan. Allah sendiri jelaskan, Allah kata, wala tattabi'u khutuwas syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu adalah musuh yang nyata. Perkara yang haram ini kalau kita lihat bukan pada makanan sahaja yang melibatkan misalnya riba. Misalnya kita mengambil harta orang. Kita telah cukup. Bahkan kadang-kadang kita dah mewah pun. Tetapi kita hendak lebih mewah. Kita hendak memuaskan nafsu syahwat kita. Maka akhirnya kita terima rasuah. Kita memberi rasuah untuk mendapat projek-projek yang besar. Untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Itu semua siapa yang hias, siapa yang hasut. Itu semua adalah hasutan daripada syaitan. Kenapa syaitan buat macam ni? Sebab syaitan ni sebenarnya kata Allah, dia musuh kita yang nyata. Kita lihat pada Nabi Adam AS sendiri pengajaran yang kita boleh ambil. Nabi Adam AS dah dapat segala-galanya dah di syurga. Tapi apa syaitan buat? Dia suruh ambil satu lagi.
Di pokok tu dia kata pokok ni kalau pergi dekat makan daripada buah dia boleh apa? Boleh menyebabkan kamu kekal selama-lamanya di syurga. Bukan boleh ataupun boleh kamu hidup selama-lamanya kekal di syurga ni. Sebab manusia ni kalau boleh ada perasaan dia nak hidup kekal selama-lamanya. Tapi sebenarnya apa dia nak buat? Dia nak buat kita supaya jauh daripada rahmat Allah SWT. Sebab dia sendiri itu telah dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Sebab tu Allah kata, dalam ayat lain Allah kata, inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah SWT surah Al-Fatir ayat 6. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Kerana sungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Apa yang syaitan buat? Dia timbulkan manusia ini suatu perkara yang hayalan. Misalnya, kalau orang-orang Arab jahiliah sendiri, dia jadikan bahirah. Dan ini dalam surah lain. InsyaAllah kita akan sampai pada perkara ini. Tetapi dijelaskan di sini, Ibnu Katsir menjelaskan bahawa antara perkara yang mereka haramkan sedangkan Allah halalkan ialah bahirah. Iaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang ke-5 itu jantan. Lalu unta betina itu telah dibelah telinganya, dilepaskan. Tak boleh ditunggangi lagi. Tak boleh diambil air susu dia. Dan ada juga saibah. Itu unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan suatu nazar. So tak boleh diambil manfaat lagi unta ni. Wasilah. Itu seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan tersebut wasilah. Tak boleh sembelih. Kena seberahkan kepada berhala. Ini perkara-perkara yang ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh manusia. Kita ada tak di alam Melayu kita? Kita tak nak cakap bangsa lain. Sebab saya orang Melayu, saya cerita bangsa saya. Itu je yang kita lebih tahu. Bangsa lain dia boleh cerita bangsa dia sendiri. Tetapi kita kata bahawa kita sendiri banyak amalan-amalan yang kita kata kadang-kadang tak boleh. Tak boleh kahwin dalam hari yang sama lah. Orang ni tak boleh kahwin. Tak boleh buat kenduri dalam satu tempat tu dalam hari yang sama. Nanti akan jadi begini. Ada hari-hari tertentu lah misalnya. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Ada bulan tertentu yang tak boleh melakukan perkahwinan ke misalnya. Jadi siapa yang buat perkara itu? Siapa yang menyusahkan perkara itu? Yang menyusahkan perkara itu adalah manusia sendiri. Mereka telah buat apa? Mereka telah mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Nampak tak? Sebenarnya, Quran ni untuk siapa tuan-tuan? Quran ni bukan untuk Arab musyrikin pada zaman Nabi tu. Dah tentu dah untuk mereka. Tapi zaman mereka dah habis. Ada ramai antara mereka dah masuk Islam dah pun. Bertaubat kepada Allah SWT. Sekarang ini Quran ni untuk kita. Nak lihat kepada kita. Ada tak amalan-amalan kita, kepercayaan karut tu ada tak pada kita lagi? Kalau ada, inilah masanya. Inilah masanya untuk kita tidak menuding jari kepada orang itu dan ini. Kita tuding jari kepada diri kita sendiri. Ini masanya untuk kita buktikan. Benar-benar pembuktian bahawa kita yakin bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang Esa dan kita yakin bahawa kita betul-betul nak memperhambakan diri kepadanya, maka kita tinggalkan segala amalan-amalan yang karut itu supaya apa? Supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata innama ya'murukum bis-su'il wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu dia suruh dengan kemaksiatan dan juga perbuatan keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan juga kamu mengatakan ke atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu perbuatan syaitan. Syaitan buat apa? Syaitan membuat sesuatu yang lain daripada apa yang Allah SWT mahu. Apa yang dihalalkan, diharamkan. Apa yang diharamkan, dia halalkan. Dia bisikkan perkara-perkara yang tidak ada apa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak ada petunjuk daripada Allah SWT. Sebab kalau ikut hukum asal sebenarnya lah dalil dalam syariat misalnya dalil apa asalnya seluruh benda yang ada di dunia ni semua boleh makan. Harus untuk kita makan. Semua boleh makan melainkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan selain daripada yang halal itu juga kena ambil benda yang baik lah. Baik. Misalnya apa kebaikan itu dia tak sama dengan manusia. Misalnya kalau manusia tu dia ada masalah jantung ke, dia ada masalah sakit-sakit kencing manis ke apa, maka dia kena kurangkan makanan itu lebih daripada apa yang orang lain makan. Maka perkara tersebut dah tak baik. Dia halal tapi tak baiklah untuk dia.
So dia kena berjaga-jaga. Bahkan orang yang sihat pun dia kena juga ambil satu benda tu, dia tak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak sehingga memudaratkan diri pada dia. Asalnya benda tu baik tetapi akhirnya dia akan memudaratkan, maka dia tetap halal tetapi dia jadi tak baik dah untuk kita. So kena cari apa? Halalan wa thayyibah. Baik ambil suatu perkara yang hukumnya halal dan hukumnya baik. Perkara itu halal dan perkara itu baik untuk kita. Wallahu a'lam. Sebab apa? Kalau tidak kita akan sendiri mencampakkan diri kita kepada kerosakan, dan akhirnya apabila kita cari benda yang haram, misalnya kita pergi cari perkara-perkara yang Allah SWT tak bagi, maka akhirnya kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat kepada tafsir karangan As-Sa'di rahimahullah taala, dia kata berkenaan ayat innama ya'murukum bis-su', sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu buat jahat, itu keburukan yang merosak pelakunya. Dengan demikian termasuk dalam hal seluruh kemaksiatan. Sehingga dia kata wal fasya' dan keji dalam bentuk menyambung yang khusus kepada yang umum, kerana perbuatan keji itu termasuk maksiat yang sangat besar. Keburukannya seperti perzinaan, meminum arak, pembunuhan, menuduh orang-orang baik buat zina, bahil dan lain-lainnya. Sebahagiannya daripada hal yang dianggap keji oleh orang-orang berakal. Dan misalnya berlaku pun pada zaman kita, wallahu a'lam, di mana sampai tersebarnya daging yang haram itu dengan kerana telah diofferkan dengan tawaran yang berbentuk dunia kemewahan, termasuklah perkara yang haram itu sendiri, termasuklah zina. Kadang-kadang yang berlaku apabila berlaku dalam satu keadaan di mana kita hendak mendapatkan sesuatu, orang yang jahat ini membuat sesuatu, maka dia hendak membuat sesuatu yang haram, maka dia rasuah dengan memberi dengan memberi sesuatu yang haram, memberi kemewahan, dan juga memberi sesuatu yang haram. Yang contohnya memberi kepada orang itu, memberi kebenaran kepada orang itu untuk melanggan pelacur secara percuma ke apa semua. Itu semua adalah perkara-perkara haram yang sampai tahap itu manusia boleh terfikir. Ini Quran. Quran ni cerita dah lama dah pada kita, tetapi perkara itu masih berlaku sampailah zaman kita ini. Malangnya di tempat kita sendiri, di negara kita yang tercinta ini juga berlakulah perkara-perkara ini. Kalau kita tak kembali kepada apa yang Allah ajar, maka kita akan hidup dalam kerosakan. Kita akan hidup dalam keadaan Allah SWT tidak redha kepada kita. Maka kalau kita nak selamat dunia akhirat, maka apa yang kita kena buat ialah kembali kepada ajaran Allah SWT, kembali kepada apa yang dia mahu. Kembali kepada ketundukan, patuh hanya kepada Allah SWT. Janganlah kita risaukan soal rezeki ini sehingga kan kita mencari perkara yang haram, sehingga akhirnya kita merosakkan semua masyarakat kerana nafsu syahwat kita, nafsu sarakah kita ini. Kerana syahwat kita ini menyebabkan orang lain rosak kerana kita. Kerosakan itu bukan hanya kepada kita, kerosakan itu akhirnya akan menyuruh kepada seluruh masyarakat itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita. Ringkas ni. Kita cerita berkenaan Quran, berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada zaman-zaman dahulu. Kita kaitkan juga pada zaman kita. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini relevan pada zaman mana pun, sebab Quran ini akan sesuai, akan kekal relevan sampailah ke akhir zaman. Wallahu a'lam. Sekian sahaja pertemuan kita. Seperti mana biasa, ada salah silap, tersalah kata, mengguriskan hati dan perasaan. Saya mohon maaf banyak-banyak, tidak bermaksud untuk melakukan perkara tersebut. Apa yang kita cuba sampaikan sendiri hanyalah semampu saya adalah untuk menyampaikan kebenaran apa yang datang daripada Allah SWT. Kerana kalau tidak sampaikan kebenaran, ada ancaman untuk orang yang tidak mahu menyampaikan kebenaran. Orang yang menyembunyikan kebenaran semata-mata hendak mengambil hati manusia, semata-mata untuk menjaga kedudukan diri. Maka tak nak kita kena cerita juga perkara-perkara ini supaya apa? Supaya akhirnya kita boleh kembali kepada Allah SWT. Kita dapat hidup bahagia bersama-samalah di dunia ini, dan juga tentu kelak di akhirat mendapat syurga Allah yang tertinggi, itu Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sahaja. Sebarang salah silap seperti mana biasa, mana yang baik ambil, mana yang buruk tinggalkan. Mana yang tuan-tuan rasa bermanfaat, tuan-tuan perempuan tengok bermanfaat betul dengan apa yang diajar oleh Allah SWT dan Rasulnya, ambilkan, manfaatkan. Mana yang tersalah tu maafkan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Tinggalkan, jangan ikut mana yang salah,
Jangan teruskan apa yang salah, ambil mana yang bermanfaat dan betul sahaja, yang sahih sahaja. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita. Mohon maaf atas cara penyampaian atau apa sahaja yang kurang. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita terus berbincang berkenaan ayat-ayat Allah SWT ini. Jaga diri baik-baik. Teruskan beramal. Mudah-mudahan Allah SWT banyakkan selawat. Dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.